Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara, selepas beberapa episod berita rasuah yang kita dengar, penemuan RM170 juta, jongkong emas, pengubahan wang haram, ada tangkapan tahanan yang berlaku. Sebelum ini bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pun terpalit dengan rasuah. Yang terbaru, serbuan yang menemukan RM177 juta bersamaan dengan jongkong emas melibatkan nama PM9 telah menjadi salah satu cerita yang panas di kalangan rakyat Malaysia. Tiba-tiba satu lagi berita gempar di mana pengakuan daripada pemuda DAP seputih deda dua ahli parti di siasat SPRM. Maknanya satu lagi kejutan untuk penyokong-penyokong kerajaan dan satu lagi kejutan untuk penyokong DAP sendiri. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan di dalam berita ini, di sini saya ada selitkan beberapa produk. Anda boleh lihat mana satu produk yang sesuai untuk Anda. Ada beberapa yang saya selitkan di sini, yang saya share di sini. Tolong sekiranya minat, Anda boleh order produk ini macam biasa, macam dekat Shopee. Ini akan membantu saya dan membantu untuk kembangkan channel ini. Pemuda DAP seputih mendedahkan dua ahli parti sedang disiasat oleh SPRM dipercayai berkaitan dakwaan penyalahgunaan dana kawasan yang diluluskan untuk membeli peralatan sekolah. Ketua Pemuda DAP seputih, Joel Jale, turut memaklumkan salah seorang daripada mereka yang ditahan kini berada dalam tahanan reman. Kami menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan secara adil dan bebas daripada sebarang pengaruh politik. Kami juga menyeru semua ahli parti dan penyokong agar kekal teguh dan bersatu menghadapi cabaran ini. Malaysia kini telah menghubungi SPRM untuk mendapatkan pengesahan dan buat masa ini tidak mendedahkan nama dua individu terbabit. Kalaulah perkara ini kalaulah kes ini mendapati bahawa dua individu terbabit bersalah, adakah dengan ini parti DAP pun boleh dicop sebagai parti yang rasuah? Pada akhirnya kita nantikan sajalah apa yang keputusan selepas ini, dan kita harap keputusan itu tidak akan memberi kesan yang buruk terhadap kerajaan dan juga terhadap DAP sendiri. Saudara-saudara, apa komen Anda? Selepas beberapa kali Tangguh beri keterangan, SPRM akan jumpa Dr. Ismail Sabri. Akhirnya setelah Ismail Sabri yang tidak dapat memberikan keterangan, ini keputusan terbaru SPRM, yaitu akan jumpa Dr. Ismail Sabri. Saudara-saudara, teman-teman, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara berita yang menjadi panas di seluruh rakyat Malaysia pada hari ini yang melibatkan nama bekas Perdana Menteri, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Setelah sepatutnya pada 7 Mac beliau perlu memberikan keterangan kepada SPRM, tapi perkara terpaksa ditangguhkan dulu kerana Ismail Sabri masih dalam cuti sakit, masih dalam MC. Jadi beliau hanya boleh diambil keterangan pada waktu di mana Ismail Sabri akan sihat sepenuhnya. Tapi ini keputusan SPRM setelah mereka telah beberapa kali tangguh untuk mengambil keterangan Ismail Sabri. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sudah beberapa kali menangguhkan sesi rakaman keterangan bersama SPRM atas faktor masalah kesihatan. Sebenarnya apa yang dialami Ismail Sabri, kita harap baik-baik sajalah. Susulan itu, SPRM akan merakam keterangan doktor yang merawat Ismail Sabri mengenai status sebenar kesihatan bekas PM itu. SPRM memaklumkan
Keterangan pegawai perubatan itu akan diambil sebelum pihaknya dijadwal bertemu pemimpin itu 13 Mac depan. Tujuan SPRM merakam percakapan doktor yang merawat Ismail Sabri adalah untuk mengetahui tahap kesihatan beliau benar-benar berada dalam keadaan baik dan sihat. SPRM mengambil berat kesihatan bekas Perdana Menteri itu selain untuk mengenal pasti penyakit yang dihadapi beliau. Sebelum ini, Ismail Sabri dilapor sepatutnya hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM esok, yaitu bertarik 7 Mac. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ini satu keputusan Anwar yang pasti menggemparkan ramai, tidak kira daripada kepimpinan kerajaan maupun pembangkang. Bagi saya ini adalah satu pendedahan penjahat paling penjahat nomor 1 di Malaysia. Saudara-saudara, menurut PMO, wujud usaha jahat, tanam persepsi kerajaan, diam, Islam dihina. Saudara-saudara, Anwar Ibrahim sebagai orang Islam, adakah beliau akan diam? Beliau sebagai Perdana Menteri, adakah beliau akan diam sekiranya wujud usaha jahat, tanam persepsi yang mengatakan kerajaan ini hanya diam saja, Islam dihina? Nah, saudara-saudara, PM Anwar mengingatkan semua pihak agar tidak mengambil kesempatan daripada isu-isu semasa yang melibatkan penghinaan agama untuk membangkitkan lagi sentimen perkauman atau menabur benih kebencian. Oke, baik. Di samping itu, saudara-saudara, di sini saya ada share beberapa produk. Anda boleh lihat mana satu produk yang sesuai dengan Anda. Sangat mudah untuk order, macam biasa, macam dekat Shopee. Harga sangat berpatutan. Tolong bantu saya dan juga bantu kembangkan channel ini melalui pembelian produk-produk yang saya share di sini. Terima kasih. Setiausaha Akbar kanan PM Tunku Nasrul Abaida berkata, Anwar sedar wujud usaha jahat sesetengah pihak yang berkepentingan yang cuba menanam persepsi double standard, 2 darjat dalam mengambil tindakan terhadap kes-kes tertentu. Ini tuduhan liar yang tidak ada asas sama sekali. Sesiapapun yang menghina mana-mana agama di Malaysia akan tetap disiasat dan didakwa menurut kenyataan taklimat harian pejabat Perdana Menteri. Tunku Nasrul menegaskan tuduhan dan persepsi kononnya kerajaan berdiam apabila agama Islam dihina adalah fitnah dan tidak berasas. Mereka inilah yang penjahat nomor 1. Siapa yang fitnah kerajaan sedemikian? Dia memetik beberapa kes penghinaan agama yang disiasat, didakwa dan akhirnya dihukum. Pertama, apabila kalimah Allah dipersendah melalui penjualan stokin, syarikat dan pembekal masing-masing didenda RM60.000. Kedua, seorang lelaki persenda perkataan Allah didenda RM12.000 dan dipenjara 6 bulan. Dan yang ketiga, peniaga jagung bakar letak notis perkauman didenda RM400. Harit Iskandar dan Cecilia Yap masing-masing didenda RM10.000. Hentikan hina agama kaum. Tuduhan dan persepsi kononnya kerajaan berdiam apabila agama Islam dihina adalah fitnah dan tidak berasas. Saudara-saudara, apa komen Anda?